Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. URA, now Waitu Said Sadiq sangat jahat kata Nga. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Nga Korming hari ini menafikan dakwaan Said Sadiq Said Abdurrahman Muda Muar bahawa Akta Pembaharuan Semula Bandar atau URA umpama akta rampas rumah. Sebaliknya, Nga memberi jaminan akta itu menjamin hak milik asal pemilik dan tidak sesekali ada pihak yang akan merampasnya. Sekaligus menolak kebimbangan pihak pengkritik ia akan meminggirkan kaum tertentu. Malah, Nga berkata pemilik hartanah berkenan akan mendapat nilai yang lebih tinggi ke atas hartanahnya selepas pembangunan dilaksanakan mengikut syarat ditetapkan pihak berkuasa. Akta ini sama ada tersurat atau tersirat tidak sama sekali akan meminggirkan atau mengancam golongan tertentu, terutamanya dari aspek perbezaan kaum atau tahap pendapatan khususnya kumpulan B40 dan M40. Tiada sebarang unsur paksaan atau isu gentrifikasi dalam penggubalan akta ini. Kerana mekanisme penting pelaksanaan PSBURA ialah mendapatkan persetujuan pemilik hartanah melalui perundingan dan bukan pengambilan secara paksa. Oleh yang demikian, melalui pemilikan hartanah baru yang lebih tinggi nilainya adalah untuk memastikan pengekalan pemilik hartanah menghuni di kawasan atau lokasi yang sama dengan persekitaran dan infrastruktur yang bernilai lebih tinggi dari aspek ekonomi, infrastruktur baru dan kualiti persekitaran. Pengekalan pemilik dan penduduk asal membuktikan bahawa tiada sebarang unsur rampasan tanah atau hartanah walaupun membangkitkan isu yang berkaitan unsur-unsur penindasan dan pengusiran atau gentrifikasi. Katanya ketika menggulung usul menjunjung kasih titah diraja bagi kementeriannya di Dewan Rakyat hari ini. URA yang bakal digubal kerajaan sebelum ini dikritik pengkritik akan menjadi pengkhianatan terbesar kepada golongan miskin bandar apabila ia didakwa menyebabkan golongan terbabit berisiko diusir keluar. Semalam, Said Sadiq turut mendesak kerajaan menamakan semula URA tersebut sebagai Akta Rampas Rumah kerana didakwanya melalui akta tersebut, kerajaan menurunkan nilai ambang persetujuan pembangunan daripada 100% kepada 80%. Ini adalah pengkhianatan terbesar pada golongan susah yang tinggal di kawasan bandar, katanya. Saya tak nak undang-undang ini dipanggil sebagai Akta Pembaharuan Semula Bandar. Saya rasa lebih tepat Akta Rampas Rumah. Katanya ketika membahas usul menjunjung kasih titah diraja. Menjawab kritikan Said Sadiq, Nga membidas bekas menteri terbabit kerana dianggap telah membuat tuduhan jahat yang bersifat fitnah di Dewan Rakyat. URA berniat sangat suci, bukan akta rampasan. Ini satu kenyataan salah, berniat jahat bertujuan memesongkan Dewan khususnya setelah hadir sesi taklimat. Masuk Dewan terus tabur fitnah, kata beliau. YB Muar Said Sadiq, nawaitunya sangat jahat. Masuk Dewan buat fitnah, saya minta supaya beliau bertobat, tak ulangi lagi perbuatan demikian, kata beliau. Ada netizen kata, apa kata saman saja atau mereka mencabar Said Sadiq Said Abdurrahman buat kenyataan di luar Dewan supaya nak tengok berani atau tidak. Kerana jika dia buat di luar Dewan, maka besar hari bulan, silap-silap hari bulan, Said Sadiq akan disaman dengan teruk. Harimau satu kata, ngani jangan percaya, kata beliau. Implement kata menteri hanya tahu, katanya lagi. JBK kata kerajaan madani wajib tunjukkan bahawa tiada mana-mana masyarakat yang terlibat dipinggirkan. Biar Said Sadiq terkebil-kebil hidungnya melihat kecemerlangan kerajaan madani, kata beliau lagi.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini ketika Hadi Awang berucap di Parlimen, Hadi Awang dikecam habis-habisan oleh netizen dan juga beberapa pengulas politik dan penganalisis politik. Apabila Hadi Awang dengan sengaja atau tidak sengaja, tak tahulah mana satu, sengaja kata sengaja, menggunakan perkataan 3 ekor orang putih. Beliau kata bahasa Melayu atau bahasa Malaysia tidak dimartabatkan sebaik mungkin penggunaannya. Dia kata walaupun 3 ekor saja orang putih, tetapi tetap dibuat dalam bahasa Inggris. Perkara itu mendapat perhatian menyeluruh, mendapat kecaman, karena kata mereka, bagaimanalah nak bersifat profesionalisme kalau itu pun nak dipersoalkan. Banyak rancangan dan banyak tindakan kerajaan sudah dibuat bagi memartabatkan bahasa Melayu sebenarnya, yang mungkin Hadi Awang tak pernah bagi tahu, buat tak tahu atau tak nak bagi tahu. Tapi yang menariknya hari ini, apabila walaupun sudah menyatakan perkara begitu, di negeri Hadi Awang sendiri, tular satu poster menulis, tiada orang putih tapi guna Terengganu hijab deh. Bayangkanlah, masih menggunakan perkataan day atau hari itu. Kenapa tidak diguna Terengganu hijab, hari berhijab Terengganu, kata netizen. Hadi Awang mengata orang, tetapi di negeri sendiri pun sama menggunakan perkataan Inggris itu. Tiada orang putih tapi guna Terengganu hijab deh, itu kata netizen. Ketika Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang memberitahu pengabaian bahasa Melayu dalam urusan rasmi dan acara-acara besar, gejala sama juga rupanya berjangkit dalam kerajaan negeri Terengganu. Nah, itulah mengata orang sendiri kena, memalukan orang dia lebih memalukan. Walaupun 97% penduduk negeri PAS itu terdiri daripada kaum Melayu, tetapi program dinamakan sebagai Terengganu Hijab Day, THD, dengan tulisan Jawi bersaiz kecil sambutan Hari Hijab. Program tahunan THD sejak 2019 itu tahun 2025 berlangsung hari ini di Laman Payang, Pasar Kedai Payang di Kuala Terengganu. Selain gerai jualan, program kerajaan